anak buah kami telah mendapati Encik Zam Sahab telah mengeluarkan pernyataan-pernyataan fitnah terhadap dia. Seperti sedia maklum, sidang media ini diadakan tanpa niat untuk memburukkan mana-mana pihak dan cuma bertujuan untuk menerangkan berkenaan notis tuntutan yang telah dikeluarkan terhadap Encik Norizam bin Tukiman alias Zam Sahab oleh anak kawan kami. Justru diingatkan bahawa sidang media pada hari ini hendaklah dilayan secara profesional dan kami hanya menyentuh berkaitan fakta-fakta dan juga dokumen di dalam berkaitan anak kawan kami sahaja, yang mana tanpa niat untuk memburukkan mana-mana pihak. Perlu jelas Dan juga pertama kali kami ingin membuat kenyataan ini berdasarkan qualified privilege yang ada pada kami selaku legal counsel kepada anak buah, dan kami mengecualikan setiap liability perundangan terhadap kami selepas ini jika ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti kita maklum, senario bola sepak Malaysia ini pada tahap yang amat meningkat naiklah, di mana ranking pasukan kebangsaan dan juga pasukan-pasukan yang bertanding dalam Liga Super juga semakin hari semakin meningkat. Penadaan-penadaan daripada luar negara, dalam negara juga meningkat. Jadi sepatutnya begitu juga dengan layanan terhadap semua pemain-pemain bola sepak profesional perlu ditingkatkan selari dengan status mereka sebagai pemain profesional. Kami mewakili anak buah kami, Tuan Muhammad Rozamin bin Rahmat, bekas penjaga gawang pasukan The Red Warriors Kelantan di Dagu Kelantan FC. Jadi satu pernyataan yang tidak tepat dan telah memburuk-burukkan anak buah kami telah dikeluarkan oleh pemilik The Red Warriors Kelantan FC, iaitu Encik Norizam bin Tukiman Zam Sahab, pada program bersama Pinat ataupun sidang media bertarikh 3 Jun 2023. Jadi saya serahkan kepada Tuan Saiful untuk menyambung bicara mengenai kes ini. Dipersilakan. Assalamualaikum. Saya Saiful dari Tuan Saiful Bahari dan Associates. Pada hari ini saya just ingin menekankan berkenaan dengan notis tuntutan yang mana anak buah kami telah mengarahkan kami untuk menghantar notis tuntutan tersebut kepada pihak Encik Norizam Zam Sahab, dan kami telah menghantar notis tersebut semalam pada tanggal 3 bulan 8 2023, ada secara email, serat tangan dan juga pos pendaftar. So di tangan saya ini adalah notis yang telah dihantar kepada Encik Norizam. Ini adalah kopi dia lah. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, pertama sekali saya nak terangkan berkenaan dengan fakta dan apa yang terjadi sehingga notis ini dihantar kepada pihak Zam Sahab. Semua perkara ini terjadi ketika anak buah kami, Encik Rozaimi, ada satu perlawanan Liga Super di Sabah. Jadi ketika itu dia dalam proses nak pergi ke Sabah bersama dengan rakan sepasukannya, dan dia berada di KLIA. Time itu tak silap saya pada 18 Februari 2023. Jam kira-kira dalam pukul 2, 1 lebih macam tu lah. Ketika tu anak buah kami dalam ni lah, dia dah check in, luggage pun dah check in apa semua. Lepas tu dia terima satu panggilan daripada Encik Zam Sahab. Sebab sebelum ni anak buah kami ada bertanya kepada accountant The Red Warriors berkenaan dengan pembayaran gaji tertunggak. Jadi dia tanya macam mana gaji bulan ni. Jadi accountant pun kata okey, pihak The Red Warriors telah mendepositkan 1,000 dahulu sebagai orang kata partial payment, 1,000 kepada anak buah kami. Tetapi keadaan kewangan anak buah kami ketika itu, jadi dia menolaklah. Dia kata dia tak nak 1,000, kalau boleh bagilah gaji penuh sebab dia perlukan untuk pembayaran komitmen dan sebagainya. Dan dia meminta akaun The Red Warriors untuk memulangkan balik 1,000 tu. Itu initial cerita bagaimana dan kenapa Encik Zam Sahab telefon anak buah kami di KLIA ketika itu. Dan hasil perbualan telefon tersebut, anak buah kami telah diarahkan oleh Encik Zam Sahab untuk tidak pergi ke perlawanan tersebut, meskipun dah luggage dah check in, semua dah check in. Jadi anak buah kami pun disebabkan arahan tidak pergi ke perlawanan tersebut. Jadi saya percaya perbualan telefon ni di antara anak buah kami dan Encik Zam Sahab memang dah tersebar luas lah. Dah boleh dicap di TikTok apa semua, memang dah viral dan semua orang tahu perbualan tu macam mana dan apa yang terjadi, kata-kata yang digunakan. Jadi tiada keperluan untuk saya
memainkan kembali rakaman perbualan tersebut pada hari ini lah. Kemudian disebabkan isu tersebut, sekitar 3 hari bulan 6 2023, Encik Zam Saham telah membuat satu sidang media ataupun lebih kepada orang kata program bersama peminat, di mana dia menerangkan isu-isu yang sedang hangat diperkatakan oleh peminat-peminat dari Warriors ketika itu. Dan di situlah ketika program tersebut di mana ada yang mana anak buah kami telah mendapati Encik Zam Saham telah mengeluarkan pernyataan-pernyataan fitnah terhadap dia. Dan sekiranya seperti di dalam notis tuntutan yang telah kami hantar, pernyataan fitnah tu bermula pada minit 39.54 saat sehingga minit ke 36.54 saat sehingga minit ke 38.16 saat. Di situ bermulanya pernyataan fitnah tersebut. Dan kita ada dalam notis tuntutan memang kita quote word by word, kita transcribe, dan kalau perlu saya bacakan sedikit lah apa yang telah dikatakan pada sidang media tersebut pada minit-minit yang telah saya maklumkan sebentar tadi. Okey, yang pertama sekali saya baca, ini adalah kata-kata daripada Encik Zam Saham sendiri. Okey, cerita kes Rozaimi ini, saya bukan jenis yang duduk baik-baik, saya datang, saya marah. Sebenarnya ceritanya begini, kesnya begini, sebab cerita ini benar saya terima satu panggilan itu panggilan telefon. Bos Zam, Encik Zam, ada pemain kita nak boykot, tak nak main bola di Sabah. Encik Zam, pemain bola kita plan nak boykot sebab dapat gaji sikit, diorang tak nak gaji sikit sebab diorang bukan kerja mingguan, diorang nak gaji penuh. Masa tu lebih kurang dalam 10 atau 11 hari bulan. Jadi lepas tu bila saya terima pemain nak pulangkan duit, nak pulangkan balik duit, okey, counter dah lah susah nak cari duit, dapat duit kita bagi pada player kata nak pulang balik, nak penuh dan tak nak main di Sabah. Jadi counter saya call dan mengadu kat saya, Encik Zam, satu pemain tersebut, dan pemain tersebut itulah yang saya sebutkan tadi. Pemain tersebut tu tadi lah dia ada sebut cerita kes Rozaimi ni. So itu dah merujuk kepada anak buah kami Encik Rozaimi. Lepas tu sambungan dia lah, jadi saya kata betul ke? Betul Encik Zam, dia tak nak duit ni, nak pulangkan balik. Jadi maka saya pun telefon, kalau kau tak nak main, jadi tak payah kau pulangkan balik duit 1,000 tu. Itu apa yang Encik Zam cakap. Kita memang ambil word by word. Kalau ada batuk pun kita letak dalam ni ada batuk, macam itulah. Jadi itu adalah pernyataan dia sendiri, bukan pernyataan yang macam kita saja tambah-tambah dalam sidang media ni lah. This is the facts. Okey, disebabkan pernyataan fitnah tersebut yang mengatakan bahawa anak buah kami disebabkan tak dapat gaji penuh, boykot permainan, tak nak main, sedangkan perkara itu tak benar. Seperti yang kita semua tahu melalui panggilan telefon yang telah viral tersebut, anak buah kami diminta untuk tidak pergi. Dan anak buah kami tidak pernah sama sekali cakap bahawa dia tidak bermain ataupun boykot, sebab dia pun dah check in lagi, dah check in apa semua untuk terbang ke Sabah ketika itu. Okey, jadi disebabkan keseluruhan daripada penyataan yang dikeluarkan Encik Zam Saham tu secara semula jadi ataupun secara directnya telah menyebabkan kerosakan reputasi terhadap anak buah kami. Iaitu ini adalah fakta sehingga hari ini di mana jendela perpindahan pemain Liga Super telah ditutup. Anak buah kami masih belum dapat mana-mana pasukan yang berani untuk mengambil dia sebagai pemain kerana isu-isu ini. Secara rasmi lah, maksudnya tiada tawaran secara rasmi. Okay. Disebabkan pernyataan yang fitnah yang dikeluarkan oleh Encik Zam Saham ataupun Bos Zam tersebut, dia secara langsungnya telah telah melakarkan ataupun paint the pictures that our client, anak buah kami ini, bukan seorang pemain bola sepak yang memang masalah attitude lah. Maksudnya berani lawan majikan apa semua. Dan kemudian dia merupakan seorang pemain yang telah memboykot. Dia telah paint the picture that anak buah kami telah boykot perlawanan Liga Super tersebut. Maksudnya dia ada seorang pemain yang bermasalah, sanggup boykot perlawanan apa semua. Dan kemudian anak buah kami itu bukan seorang yang tak setia lah pada pasukannya.
indirectly, just because kau ada tertunggak gaji kau tak nak main. Itu yang dipicturekan melalui kenyataan-kenyataan tersebut. Dan seterusnya juga dia telah memberi gambaran bahawa anak kawan kami ni seorang yang suka menimbulkan masalah, bermasalah, dan juga suka against the management. Anak kawan kami juga seorang yang suka berbohong dan mereka cerita, dan juga seorang yang dalam kalau kita tengok ayat tu sendiri maksudnya tak bersyukur lah. Sebab dia cakap dah dapat duit, boleh pula tak nak, dah susah-susah cari duit. That is indirectly telah menunjukkan bahawa anak kawan kami adalah seorang yang tidak bersyukur lah. So based on pengataan-pengataan fitnah tersebut dan disebabkan pengataan tersebut telah orang kata melakarkan satu macam mungkin stereotip ataupun telah menyebabkan kerosakan di dalam reputasi anak kawan kami sebagai seorang pemain bola sepak, kami percaya bahawa ini telah bukan sahaja menyebabkan kerugian terhadap anak kawan kami, kerana sehingga hari ini beliau tidak dapat tawaran rasmi untuk bermain di mana-mana pihak. Ini juga telah merencatkan perjalanan karier Encik Rozaimi sebagai seorang pemain bola sepak yang berada pada umur yang sangat-sangat matang dan untuk orang kata berada dalam peaknya. Dan seperti kita semua kalau mengikuti Liga Super, kita tahu bahawa Encik Rozaimi pada awal penampilannya bersama pasukan Kelantan di Liga Super telah dapat banyak orang kata acknowledgement, antaranya best save of the month, best flying save dan sebagainya. Boleh Google di YouTube, boleh tengok di TikTok. Memang dia adalah seorang pemain yang berprestasi tinggi ketika itu. Dan sebelum ni pun Encik Rozaimi bermain di JDT 2, iaitu salah satu pasukan yang orang kata bukan senang lah untuk bermain di pasukan tersebut, walaupun JDT 2, dan telah perform dengan baik. Cuma memilih untuk masuk Kelantan kerana ingin minit permainan yang lebih banyak dan bermain di Liga Super ketika itu. Okey, jadi disebabkan apa yang saya ingin tekankan, disebabkan pengataan fitnah yang telah dikeluarkan oleh Encik Zam Sahab ketika sesi bersama peminat tersebut, ini memang secara tidak langsung telah menyebabkan sangat-sangat banyak kerugian yang dialami oleh anak kawan kami, dan juga merencatkan kerjayanya, dan juga banyak lagi lah yang kita tak nak sebut dalam ni sebab kita dah letak dalam notis tuntutan kita, dan kita percaya Encik Zam Sahab perlu respon lah. Okay. So dalam notis tuntutan tersebut, kita telah menuntut daripada Encik Zam Sahab ialah satu permohonan maaf secara terbuka dan juga satu permohonan maaf secara bertulis untuk diterbitkan sekurang-kurangnya di dalam 2 akhbar utama Malaysia selama 2 hari. Dan permohonan terbuka ni juga mestilah dihantar kepada kami selaku peguam cara anak guam kami untuk dilihat terlebih dahulu sebelum diterbitkan. Dan permohonan bertulis tersebut juga hendaklah diterbitkan selama 7 hari di platform media sosial Encik Zam Sahab sendiri dan juga The Red Warrior Kelantan FC. Okey. Sebelum saya lupa, saya nak tekankan bahawa video yang kita rujuk sebentar tadi yang mana ada pengataan fitnah tu boleh dilihat di page Instagram The Red Warrior Kelantan FC, dan sehingga 2 hari bulan 8 hari tu dah ada view kira-kira dekat 30,000, 29,000 lebih, dan juga 2,000 lebih like. Maksudnya telah ramailah orang tengok apa semua, dan komen di situ kita boleh lihat macam-macam komen, ada yang positif, ada yang negatif terhadap anak guam kami dan sebagainya. Okey. Tuntutan yang kedua yang kami menuntut daripada Encik Zam Sahab ialah satu ganti rugi kewangan. Kita ada letak jumlah yang kita tuntut di dalam notis tuntutan tersebut, tapi bagi saya untuk sidang media pada hari ini, saya just nak maklumkan bahawa kita ada minta ganti rugi kewangan sebab saya tak nak disclose lagi amount berapa kita minta, supaya jika Encik Zam Sahab ada sesi perbincangan ke apa, lebih mudah to facilitate the discussion if there is lah. Okay, so kita minta satu ganti rugi kewangan disebabkan kerosakan reputasi dan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, macam mana karier anak buah kami telah become stagnant this season because of this matter. Okay. Jadi notis tuntutan ini kita telah serahkan kepada Encik Zam Sahab
kepada beberapa alamat yang available terhadap kita, dan kita telah beri masa 14 hari untuk dia respons. Jadi kita harap Encik Zam Saham dapat respon dalam masa 14 hari selepas menerima notis kami ni yang telah kami hantar pada tarikh 3 hari bulan 8 2023. Maksud 14 hari ialah lebih ke 17 hari bulan 8, more or less lah. Kita terima kalau lambat sikit sehari dua itu tak ada masalah lah. Dan sekiranya apa yang terjadi, sekiranya kalau tiada apa-apa maklum balas daripada Encik Zam Saham, maka kami telah diarahkan untuk mengambil tindakan undang-undang yang selanjutnya lah, tindakan yang melibatkan tindakan undang-undang hak-hak yang melibatkan hak-hak perundangan anak buah kami lah. Jadi berkenaan dengan isu notis tuntutan, so far di situ saja apa yang saya nak briefkan pada sidang media pada hari inilah, di hari Jumaat yang mulia ini. Jadi sekiranya kalau pihak-pihak media ada soalan, tapi sebelum tu Encik Asri ada penambahan sedikit. Okey, untuk pengetahuan rakan-rakan media, sebelum klien kami berfikir untuk meneruskan dengan lunas undang-undang, beliau telah beberapa kali meminta secara baik, secara WhatsApp secara WhatsApp, komen di Facebook, supaya pernyataan fitnah tersebut ditarik balik lah. Akan tetapi pihak di sana ingkar. Jadi klien saya amat berasa kesal. So jadi terpaksa untuk meneruskan tindakan undang-undang bagi membersihkan nama beliau sebagai seorang pemain profesional yang sedang berada pada prime-nya. Okey. So oleh demikian, saya Khairul Asri, Tuan Saipul, Tuan Muaz dan Tuan Syahmi menutup bicara mengenai LOD ini. Okay, kita reserve semua material facts, semua benda-benda lain yang secara legal dan perundangan kita simpan setakat ini saja. Okey. So lepas ni akan ada further action lah jika ada daripada pihak sana. So kita buka sidang media ni kepada wartawan untuk tanya kepada anak guam kami, insya-Allah. So terima kasih ya. Macam mana? Sehingga daripada kejadian peristiwa tu sampai ke masa ambil tindakan undang-undang ni kan, macam mana apa yang Saudara ini alami dan sehingga ambil ini sebagai jalan penyelesaian. Assalamualaikum. Saya ambil pendekatan untuk saya buat tuntutan ni sebab saya fikir sebagai manusia kita ni ada maruah. Kita ada maruah untuk kita tegakkan benda yang betul. Macam yang tadi peguam saya cakap, saya sebelum ambil tindakan ni saya dah melalui WhatsApp, dah call untuk dia buat penarikan balik, tapi tak ada kan, tak ada respon daripada dia. So saya terpaksa ambil tindakan untuk bersihkan nama saya balik. Kesan dia of course lah, first kali bila tak ada team ni, kita tak ada training yang proper, kita punya performance akan drop sikit lah kan. Yang second, bab kewangan family tu terjejas sikit lah kan. Sebab sebelum ni dengan bola kita tahu berapa kita punya ni
sekarang pendapatan kita berapa, sekarang kita kena survive lebih sikit lah untuk family kan, sebab kita pun dah ada family kan sekarang. Saya dah ada family. Pada saya tu performance lah mungkin terjejas lah dengan tu saya tak tahulah tapi based on pengalaman saya sepanjang saya main bola ni, sebelum ada isu ni adalah tawaran rasmi yang saya dapat lah selain sebelum daripada ni lah. Bermain bola sepak ke dengan apa yang situasi dah terjadi dan ada dapat tawaran awal ke ataupun tiba perbincangan collapse ke sebab masalah-masalah ni ke boleh share? Sejujurnya lah saya main bola ni daripada sekolah. So saya mesti nak main lagi kan, sebab saya pun baru 27. So belum sampai masa untuk saya stop. Soalan kedua dia apa? Sorry. Ada dapat tawaran awal ke ataupun ada perbincangan-perbincangan ataupun memang tak ada sebarang langsung sebab dengan situasi yang berlaku? Setakat ni tawaran rasmi tak ada lagi lah, tapi tawaran tidak rasmi tu ada, tapi ramai lah yang tanya macam mana macam ni kan. So tu je lah. Sebab diorang ada tanya, so saya tak boleh nak jawab lebih lah, sebab saya pun dah tahu dengan lawyer saya apa semua untuk teruskan benda ni kan. Putri daripada Timur ni, sebelum ni kalau tak silap saya tempoh untuk yang berlari lagi pada Zam untuk mohon maaf dah habis dah. So kenapa untuk kali kedua dia cuba berlembut dengan dia orang? Sejujurnya lah sejujur kita sebagai manusia ni, kita ada apa orang kata sedikit timbang rasa lah. So saya masih selagi dorang boleh admit apa yang dorang buat untuk minta maaf ke apa, bagi clear benda ni, saya mungkin okey lah apa yang saya dah dengan lawyer saya apa semua. Tapi sekarang saya ikut je apa yang program-program saya bagi kat saya lah, bagi tahu kat saya kan. Sebab sebelum ni pun saya dah minta sendiri dengan dorang tapi tak ada respon. So saya terpaksa lah ni. Tarikh saya tak ingat, tapi selepas daripada dia punya kenyataan daripada yang dengan penyokong lah tu kan, saya minta macam yang saya cakap sebelum ni dekat Harimau Malaya pun saya dah cakap, saya rasa saya call dia punya tu pun dia kata tak apa nanti saya call balik, tapi tak ada respon juga untuk dia call balik. So sampai sekarang tak ada. Saya atas nasihat saya punya ni, saya terpaksa lah. Kawan-kawan yang lain ada hubungi juga ke yang mana sama lah tak dapat gaji, cuma ada kontak sama lah, ada hubungi orang ke? Saya ke? Saya kawan-kawan lama dia kontak setakat kontak macam itu lah, tapi saya tak ada tanya macam dalaman doang dah dapat gaji ke, itu dorang punya ni lah, privacy dorang apa semua. Dia sebetulnya ni yang apa yang saya rasa lah, banyak orang salah anggap dengan saya punya tindakan ni. Saya tak ambil tindakan atas gaji saya tak ambil. Saya ambil tindakan atas maruah saya yang telah dilemparkan fitnah tu.
sebab dia kata saya nak boycott game kan. So saya tak ambil pasal gaji. So tapi mungkin dengan cara saya macam ini, so yang lain pun mungkin boleh buka mata lah, kawan-kawan yang lain. Saya ni lah, saya cuma, tapi pasal gaji memang saya tak ni lah kan, sebab tu tak boleh nak cakap apa lah kan. Tapi pasal maruah saya terpaksa fight lah. Kalau tak ada lagi mungkin tawaran daripada mana-mana pasukan, ada plan tak Rozani mungkin nak cuba bidang dan untuk dia lah berusaha atau apa kan? Ceburi bidang lain setakat ni pun saya tak tahulah nak cakap macam mana kan. Sebab kita tak tahu kan, sebab saya macam saya cakap daripada awal tadi, saya daripada lepas habis sekolah memang saya dengan bola terus. Saya umur 18 saya tu main belia JDT sampai ke JDT 2 dan Kelantan. So saya tak ada pengalaman untuk kerja, tak ada pengalaman untuk buat benda lain. So mungkin masa yang ada ni mungkinlah saya untuk buat benda baru lah. Apa yang boleh saya cuba lah kan. Mana tahu ada serasi. Dari segi keluarga punya apa nama ni, tindak apa maklum balas diorang untuk isu ni, Tindak balas macam mana tu? mungkin macam isteri ada komen tu macam pasal isu ni kalau berlanjutan nanti ada Syalamin dan Rozani cuba lain ke, Setakat ni atau ada komen yang isteri sendiri. isteri saya setakat ni alhamdulillah saya bersyukur lah dapat isteri saya kan. Dia sentiasa faham saya, dia sentiasa sokong apa yang saya buat. Dia sentiasa lah, saya sentiasa minta pendapat dia apa semua. Dia sokong je apa yang saya buat. Dia tak ada macam arah saya untuk buat ni untuk ni, tak ada. Biar ambil sikit tak tentang gaji yang settle. Lepas tu dengan mungkin apa SP semua macam mana? Bukan macam dah. Biar ambil sikit. Tunggakan gaji untuk saya alhamdulillah dah settle lepas saya dapat surat terminate, settle. Tapi yang masih tertunggak dengan saya KWSP dengan SOSO lagi. Sehingga semalam saya cek baru saya dapat bulan 4 punya je. Bulan 1, 2, 3 saya tak dapat lagi. Kira ni kan ganti rugi keluar ni. Maksudnya yang saya betul-betul tu ganti rugi keluar tu juga sosok Okey, saya serahkan pada rakan bijaksana saya untuk merespon pada pertanyaan Encik mengenai tindakan terhadap pasukan tadi ya. Itu ada dua perkara sekarang. Okey, yang pertama sekali saya ingin terangkan kepada sidang semua bahawa tuntutan anak guam kami kepada Encik Zam Saham tak ada kena-mengena langsung. Yang pertama sekali dengan kontrak dia, penamatan kontrak dia ataupun terhadap pasukan lama dia, tetapi adalah direct kepada penyataan yang dikeluarkan oleh Encik Zam Saham. Jadi tuntutan ganti rugi kewangan tu bukan berkaitan dengan gaji SOKSO ataupun UBF lah, ataupun apa-apa kontrak dispute between Encik Rozaimi dan The Red Warriors, tetapi lebih kepada ganti rugi disebabkan oleh pengataan fitnah yang telah dikeluarkan oleh Encik Zam Saham yang mengakibatkan kerugian, kerosakan reputasi dan juga merencatkan kerjaya anak guam kami. Lebih kepada on that ground lah. Jadi saya harap semua pihak faham bahawa kita bukan menuntut berkenaan dengan kontrak dispute di antara Encik Rozaimi dan juga The Red Warriors, sebab itu tak ada dalam agenda kami pada hari ini, tapi more directly to the orang kata pengantar fitnah yang telah dikeluarkan, dan kita minta ganti rugi based on that pengantar fitnah dan efek dia terhadap anak guam kami. Saya harap jelas itu. Secara ringkasnya makna kata tindakan ini diambil terhadap individu. Individu ya, bukannya kepada pasukan tersebut lah. Ya betul. Sebab tadi ada pasal visa apa semua. Boleh tahu tak visa tu spesifiknya? Sebab tadi ada kod dalam dia. So maksudnya visa tu adakah Rozaimi tak nak ke Sabah ke, Rozaimi tolak duit tu ke? Betul ke? Bukan spesifiknya. Okey, seperti yang kita rujuk tadi tu, kita rujuk kepada pengataan fitnah yang telah dikeluarkan oleh Encik Zam Saham ketika sesi bersama peminat di minit ke-36 54 saat dan sehingga ke-38 16 saat. Okey, di dalam tersebut pengataan fitnah tu ialah
apabila Encik Zamzam mengatakan bahawa Rozaimi ni sengaja memboikot perlawanan sedangkan tidak berlaku perkara tersebut, dan dikatakan disebabkan Rozaimi ni tak dapat gaji penuh, dia tak nak main, dia boikot perlawanan. Sedangkan benda tu tak betul lah. Sebab apa yang terjadi, perkara sebenar seperti yang kita nyatakan ialah Rozaimi dah bersedia nak ke Sabah untuk perlawanan. Luggage dah check in, semua dah check in bersama dengan teammates dia, tetapi dapat call daripada Bos Zam. Bos Zam kira macam ada sedikit orang kata perbualan dan juga orang kata ada sembang sikit lah dengan Encik Bos Zam tu. Dan kemudian Bos Zam cakap Rozaimi tak payah pergi. So Rozaimi diarahkan untuk tidak pergi ke Sabah, bukan dia boikot. Jadi bila guna perkataan boikot tu seolah-olah telah memburukkan lah. Ibarat Rozaimi macam loose cannon lah orang panggil kan, macam buat ikut kepala sendiri, tak nak main semua. Ni sedikit sebanyak menakutkan pihak-pihak lain lah untuk ambil players yang macam ni kan. Sebab kita tahu juga isu-isu Liga Super kita ni semua, tim-tim pun of course dia nak pemain yang berdisplay apa semua kan. So itu salah satu ground dia lah. Saya harap dapat menjawab soalan tadi lah. Bagi saya macam ni, kita bagi 14 hari untuk respon kepada notis tuntutan tersebut, bergantung kepada Encik Zamzam. Sekarang ni the ball is in his court. So dia kalau apa-apa cadangan penyelesaian ke, respons ke, nak berbincang ke, dia boleh buat dan boleh hantar secara bertulis kepada kami. Dia ada alamat firm saya, ada email, ada nombor telefon, dia boleh hubungi saya dan juga rakan-rakan bijaksana saya yang lain dan bagi tahu sekiranya ada perkara-perkara yang ingin dibincangkan dan sebagainya lah. Jadi kita tidak pernah menutup ruang perbincangan. Kita percaya sekiranya pihak-pihak nak satu amicable solution ataupun penyelesaian aman lah orang panggil kan, kita open to it. We are very open for an amicable settlement, but kita tengok dulu respon Cik Zam macam mana lah. Cuma bagi di pihak kami tak menutup sebarang ruang untuk berdiskusi, berbincang dan menyelesaikan di luar mahkamah juga. Terasa lah di NA-nya. Sebab tu lepas daripada apa yang Bozam nyatakan dekat press conference dia dengan peminat, yang saya nak boycott melalui call, saya terus mesej dengan accountant dia. Saya tanya kenapa cakap benda macam itu sedangkan saya ni tak cakap. Saya ada tanyalah dengan dia kenapa. Dan tu salah satu sebab juga kenapa saya ambil tindakan ni. Sebab accountant dia tak apalah, kita simpan. Yang tu kita ni salah satu lah saya, sebab yang kenapa saya ni. Sebab saya rasa DNA-nya juga lah. Sebab kenapa perlu sampaikan benda yang tak betul, sedangkan saya tak ada pun nak boycott game apa semua, tak ada. Dia kalau rekod ni saya pakai Android. Dia auto record. Handphone saya auto record. Dengan apa-apa saya call dengan siapa-siapa pun dia auto record. Sepanjang daripada selepas kejadian tu sehingga ni apa Zaini buat tak pula main apa-apa pendapatan, buat apa, tak ada training atau apa, ada
Saya rasa tu mungkin privacy saya lah. Saya buat apa, tapi yang penting benda tu halal lah untuk saya tanggung family saya. Sorry lah. Kerja lah maksudnya. Kerja lah. Ada apa lagi? Tadi Rozami kata masih yang important to call, dia cakap Mozam tolak duit Dia cakap kat Wazam Jadi tolak duit. Ni tolak ni duit ni Sebenarnya tolak. Dia ni tak cakap duit Dia bukan. Saya cakap saya memang tolak duit tu. Saya tolak sebab saya nak gaji penuh. So yang fitnah dia, saya nak boycott game. Saya bukan boycott game sebab saya tak dapat gaji penuh. Macam dulu sebelum ni dengan yang saya buat temu bual dengan Rimau Melaya pun saya rasa saya dah cakap lah benda ni. Saya ada cakap, saya kata saya nak saya tak nak gaji penuh. So saya minta Econ Bank, saya nak pulangkan balik sebab saya nak gaji penuh. Tapi istilah boycott tu tak ada. Saya tak cakap saya tak dapat gaji, saya nak boycott. Sedangkan saya cakap dulu pun awal-awal lagi pun dah memang ada ni, tapi saya tak nak ulas lanjut lah. Sebab saya nak fokus dengan saya punya yang fitnah saya ni lah. Tapi memang saya ada cakap saya nak pulangkan balik duit tu, memang saya ada cakap. Rekan-rekan bijaksana ada apa-apa nak tambah ke? Jadi ada apa-apa persoalan ataupun rungkaian? Sebenarnya ada beberapa bagi pihak peguam, ada beberapa perbualan yang telah terjadi, yang telah kami simpan lah, mana kata our bullets lah jika kesnya berlarutan, yang memang baik bagi pihak kami untuk ditunjukkan di mahkamah kelak. Jadi bagi pihak peguam kita simpan dululah benda-benda tu sebenarnya. Okey. Tapi apa-apa yang telah ditanya di sini semua sebenarnya telah viral. Betul tuan Semua benda telah viral. Cuma ada beberapa perkara yang perbualan telah direkodkan yang memang dikatakan satu beban bukti yang kukuh yang kita akan tunjukkan di mahkamah kelak jika perkara ini berlarutan, insya-Allah. Tanya sikit je tadi yang mungkin boleh tak dapat sikit lah yang tadi Roy kata tadi ada gaji rugi yang perlu kan dia tahu ke memang orang tak ke kata itu ke Seperti yang dimaklumkan tadi, sebab perkara ini masih dalam peringkat perbincangan dan juga perundangan, kita tak akan disukar jumlah tu. Cuma saya nak bagi tahu nilai Cik Rozami sekarang bersandarkan kontrak dia, technically his release clause is amounting to 1 million ringgit. Value dia dalam release clause adalah 1 million, 1 juta. Saya explain sikit lah apa yang rakan bijaksana saya cuba sampaikan ialah di dalam kontrak ketika Encik Rozaimi bersama pasukan The Red Warriors, klausa pelepasan Encik Rozaimi sekiranya mana-mana pasukan ingin membeli Encik Rozaimi, nak menebus kontrak dan mendapatkan Encik Rozaimi ialah 1 juta ringgit. Jadi berdasarkan amount tersebut, kita akan berpandukan, itulah tuntutan kita. Tetapi kita tak cakaplah amount yang kita tuntut tu 1 million ke apa ke. But gambaran di situlah berdasarkan bagaimana The Red Warriors value Cik Rozaimi ketika itu. Sebab The Red Warriors value Cik Rozaimi ketika itu, sekiranya mana-mana pasukan lain hendak membeli, maksudnya hendak menebus kontrak Cik Rozaimi, 1 million ringgit is the value, maksudnya release clause lah. Kita tahu setiap pemain bola kebanyakannya dalam kontrak ada release clause. Contohnya macam pemain luar negara ada yang release clause 35 juta untuk bila kalau offer 35 juta, pasukan harus menerima terus bidaan tersebut. Dan untuk Encik Rozaimi ialah 1 million dalam kontrak dia. Jadi di situ value yang diletakkan oleh The Red Warriors sendiri ialah 1 juta kepada Encik Rozaimi. So we will go on that basis. Tetapi jumlah yang betul yang kita akan tuntut di sama ada kita tak akan disclose lah, sebab jumlah ni mungkin akan
berkurang dan bertambah bergantung kepada respon Encik Zam Saham sendiri, dan juga bergantung sekiranya kita pergi ke mahkamah, bagaimana kita akan letak segala orang kata tuntutan-tuntutan yang perlu diletakkan di mahkamah tu, jumlah tu mungkin akan berubah. Jadi saya tak nak disclose sebab nanti kita kata contohnya jumlah, saya kata contohnya jumlah 10 juta, 20 juta, tiba-tiba bila pergi mahkamah semua tak sampai, tak cantik pula kan. Ataupun kita kata jumlah sini tiba-tiba bila dah pergi mahkamah jumlah lain, so nanti nampak macam tak cantik pula lah. Sidang media kata lain, bila saman kata lain kan. So saya tak disclose lah, but the evaluation is based on the release clause of Encik Rozaimi lah. Mungkin kurang, mungkin lebih, kita tunggulah. Kita tunggu respon daripada Encik Zam Saham sendirilah macam mana. Ni yang itu kontrak berapa lama ni saya ni? Kontrak saya sign 1+1. Yang itu tak sampai Tak sampai. bulan dah, weh? 3 bulan 18 hari. Okay, jika tak ada apa-apa lagi daripada pihak klien saya dan juga rakan bijaksana, so kita ucapkan terima kasihlah kepada pihak-pihak media semua. So sekali lagi terima kasih banyak dan selamat hari Jumaat yang mulia. Terima kasih. Ada sedikit refreshment lah ya dekat belakang tu, ada kotak. Okay, thank you. So lepas ni bolehlah siapa kalau kita nak ambil gambar bersama anak guam kami ke, bersama surat tuntutan ke jika perlu.